apa rahsia kamu mencapai makam ini? Dia kata, saya tak ada apa-apa, saya biasa-biasa je. Saya buat yang fardu-fardu je. Tapi apa amalan yang rasanya istimewa? Tak ada apa-apa, cuma saya bersabar dengan isteri saya ya, selama ni. Di antara kita ada orang yang ditimpa dengan ujian dengan pasangan hidupnya. Jadi bagaimana kita gunakan pasangan hidup kita itu sebagai perantaraan untuk kita semakin dekat hati kita dengan Allah, semakin bertambah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pandangan kita tidak hanya kepada makhluk, pada suami kita itu, pada isteri kita itu semata-mata. Tapi kita lihat segalanya itu adalah manifestasi dan penzahiran yang Allah SWT zahirkan untuk bawa diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Siti Asiyah telah mencapai maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di hari akhirat beliau akan dikahwinkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Asiyah. Tapi siapakah suami beliau di dunia ini? Ya. Fir'aun. Suami beliau bukan maulana, bukan tuan guru, bukan syekh, bukan ustaz. Nama suaminya Fir'aun. Dan dia telah menggunakan perantaraan Fir'aun ini untuk meniti makam yang tinggi, makam yang tinggi, makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika pandangan hati kita hanya kepada suami saja, pada anak-anak saja, maka apabila problem datang daripada sisi mereka, maka pandangan kita terhad kepada mereka saja, kita lupa yang di sebalik mereka Allah lah yang mengaturkan itu semua untuk kita. Siti Asiyah berjaya melihat Allah aturkan perkahwinan dia, jodoh dia dengan seorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dah memang dikutuk oleh Allah. Orang yang mengaku dirinya Tuhan. Dan dia menzalimi Bani Israel dan membunuh bayi-bayi dan membunuh ramai lagi manusia lain. Tapi Siti Asiyah telah mempergunakan suaminya ini untuk meniti makam yang tinggi di sisi Allah. Dan dia terpuas senyum ketika akhirnya Fir'aun membunuh dia. Diangkat saja anak panah, senyum. Tersenyum indah Siti Asiyah. Puas. Melalui kehidupan yang singkat begini, dapat sabar dengan suami yang macam ni dan dapat makam yang tinggi di sisi Allah, puas. Satisfied. That is the real satisfaction. Lazat. Merasa lazat. Ya. Seperti mana yang saya ceritakan sebelum ini, di Tarim tempat saya belajar Hadramaut, seorang lelaki, dia jadi wali Allah sebab bertahun-tahun bersabar dengan isteri dia yang banyak membebel dan berletih. Ya. Suami dia bersabar sampailah ada wali Allah di tempat lain. Allah Ta'ala singkapkan berkenaan ada wali Allah bernama Abdul Rahman Bajal Habani di Hadramaut. Sampai wali Allah di tempat lain pun hantar anak-anak murid mereka untuk dapatkan keberkatan daripada wali Allah ini. Suruh mereka berkelana untuk bertawasul dengan wali Allah ini. Dan dia sendiri tidak tahu yang dia wali Allah. Apabila namanya rupanya Allah dah singkapkan di hati wali-wali Allah yang lain, dia baru tahu dia wali Allah. Dan apabila berjumpa dengan anak-anak murid yang dihantar oleh wali-wali Allah yang lain, mengatakan, apa agaknya apa rahsia kamu mencapai makam ini? Dia kata, saya tak ada apa-apa, saya biasa-biasa je. Saya buat yang fardu-fardu je. Tapi apa amalan yang rasanya istimewa? Tak ada apa-apa, cuma saya bersabar dengan isteri saya ya, selama ni. Saya hanya bersabar. Dia kuat berletih. Pagi, petang, siang, malam, pop-pet. Saya sabar je. Sabar je lah. Saya tak melawan. Saya tak herdik dia balik. Saya tak tengking dia balik. Saya tak tinggi suara balik. Saya sabar je. Orang kata, betul. Kami kalau belajar daripada wali-wali Allah yang lain pun, kesabaran sesama manusia dah boleh cukup untuk seseorang itu meningkat makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nama kamu tertera di wali-wali Allah yang lain di luar sana. Kemudian murid tadi sebenarnya jumpa orang tu dalam gua. Murid tadi sedang berzikir dalam gua di satu tempat sebab dia memang nak pergi ke Hadramaut. Yang Abdul Rahman Bajal Habani ni pun keluar masuk gua tersebut. Tapi dia masuk gua tu sebab dia dah
Dia dah sampai satu had masa ni, dia dah tak dapat nak teruskan lagi duduk dengan isteri dia tu. Jadi dia nak dapat cool off sekejap lah. Dia nak rehat sekejap, dia masuk gua berzikir kan? Nanti dah okey. Jadi yang penting dia tak nak herdik isteri dia. Jadi lebih baik dia jaga distance sekejap daripada isteri dia. Kemudian Abdul Rahman Bajal Habani pun terfikir, kalaulah isteri aku ni dengan letiran dia selama ni Allah Ta'ala tingkatkan makam aku, buat apa aku ada kat sini lagi? Baik aku balik bersabar je dengan dia. Lepas tu dia pun bagi tahu pada murid tadi. Dia kata, ya tak ya. Ya, kalau itu aturan Allah untukmu, sebab setiap daripada kita, perjalanan rohani kita berbeza-beza ya. Ada orang yang menjadi wali Allah sebab rumah dia asyik ditimpa dengan banjir, dia sabar, dia jadi wali Allah. Ya, jadi berbeza. Ada orang diuji dengan suami, ada orang diuji dengan isteri, ada orang diuji dengan anak. Masing-masing perjalanan berbeza-beza menuju Allah. Jadi dia pun balik rumah. Ya. Assalamualaikum. Ya. Dah berapa hari tak balik. Waktu tu musim sejuk. Di Hadramaut ni memang kalau musim sejuk betul. Dia ada winter, dia ada summer. So, kita dengar daripada luar, daripada dalam rumah, isteri dia cakap, tidur luar bang. Dia kata, Masya Allah, ni peningkatan rohani yang pertama sejak balik ni. Marhaban, dia kata, marhaba. Dia pun bentang dia punya alas, baring tidur. Alhamdulillah, syukur. Seronok ni yang nak ni, dia kata, ni yang nak. Jadi dia tak nak melenting dengan suami dia, tak nak melenting dengan isteri dia tak nak melenting. Cakap baik-baik ni bos I'm the leader of the house. I'm the king. Kenal aku siapa? Cermin diri tu sikit. Tak. Sekali pintu dia buka. Isteri dia pun menjenguk dia. Bang, baru tahu selama ni asbab siapa abang jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kau tahu? Allah pun jadikan saya wali bang. Cuma selama ni abang yang rohani rendah sebab amal pun kurang, ibadah pun kurang. Jadi saya gunakan perantaraan beletih je bang. Sebab saya tahu nampak abang ni jenis gaya bersabar. Jadi saya minta abang bersabar je dengan letiran saya. Bang, abang jadi wali Allah asbab saya. Dan sejak beberapa hari ini saya tak akan berletih lagi. Mari kita sama-sama bina rohani kita dengan ibadah pula bang. Abang dah tahu kan pengiktirafan abang daripada wali-wali Allah di luar sana. Sekarang mari kita sama-sama. Sebab selama ni dia tak balance. Isteri dia dah terlalu ke depan dah dalam kerohanian. Suami dia takut yang lama, suami takut yang lama. Ya. Jadi kalau kita nak gunakan taktik ni untuk suami kita, kita kena make sure kita wali dulu. Para wanita. Kata macam ni saya pun, sebab suami saya pun jenis tak, susah lah dia, majlis ilmu pun tak hadir. Kita solat tahajud, dia kita solat sunat duha, dia baca magazine, main FB, main WhatsApp, tengok phone. Patut dia belai kita, dia pergi belai phone. Saya pun nak guna belete juga. Jangan nanti jadi gaduh. Lainkan kalau kita dah memang wali Allah dan kita tahu apa yang kita lakukan. Ya. Ini bukan galakkan suruh beletik ni. Cerita ni bukan galakkan suruh beletik. Galakkan untuk seseorang itu hatinya bersabar dengan apa saja yang mendatang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.